Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfianur bin Muhammad Jamil dari kelas 5 Awam 2. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang faktor kemalangan jalan raya yang berlaku di simpang lampu syarat jalan Ipoh. Yang pertama ialah pengenalan. Sistem pengangkutan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian manusia dan penyimbangan dalam sektor ekonomi negara. Hal ini kerana sistem pengangkutan telah membuktikan bahawa manusia dapat memudahkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat lain serta menjadi rutin harian kepada manusia, dan sektor pengangkutan ini juga telah menjadi nadi utama bagi pemain industri untuk menggalakkan perniagaan antarabangsa. Oleh hal yang demikian, sistem pengangkutan yang semakin meluas diguna pakai dan pelbagai perkara telah mewujudkan teknologi canggih yang berkembang pesat pada masa kini. Dengan ini telah meningkatkan penghasilan pelbagai jenis kenderaan yang dapat menjadi solusi kepada masalah yang dihadapi sebelum ini, serta secara tidak langsung dapat menjadikan sesebuah negara itu menjadi negara yang maju. Mengikut kajian, punca utama kemalangan jalan raya ialah disebabkan pengguna jalan raya yang gagal dalam mengikut undang-undang jalan raya. Hal ini dibuktikan apabila survey dan Stockton telah membuktikan bahawa sebanyak 95% kemalangan jalan raya berpunca daripada pengguna dan 25% daripada persekitaran. Yang kedua ialah penjadualan kerja khusus. Pertama, saya membuat penyataan masalah serta latar belakang kajian setelah mencari maklumat di media dan di internet. Setelah itu saya membuat objektif kajian. Yang ketiga adalah saya membuat carta alih, carta gan dan senang semak bagi memudahkan saya untuk menyiapkan tesis saya. Setelah itu, saya membuat kajian literatur setelah mencari maklumat di internet dan bertanyakan kawan serta menekan kawan untuk mencari maklumat-maklumat serta mencari tesis-tesis untuk diguna pakai dalam projek ini. Setelah itu saya telah membuat metodologi kajian setelah membuat temu bual dan soal selit. Lepas tu setelah mendapat jabatan kajian, saya melakar peta lokasi kajian dan telah membuat penambahbaikan perabot di lokasi kajian. Setelah itu saya membuat pembentangan dan hantar pada guru. Yang ketiga ialah penyataan masalah. Kajian bertarikh Februari 2014 oleh Institut Penyelidikan Pengangkutan Universiti Michigan, Amerika Syarikat telah meletakkan Malaysia menduduki tangga ke-17 teratas dalam kadar kematian jalan raya di dunia. Kajian ini berdasarkan data tahun 2008 daripada Kesatuan Kesihatan Sedunia WHO yang turut melibatkan 193 negara yang lain. Oleh disebabkan hal demikian, pihak yang bertanggungjawab seperti Polis Diraja Malaysia, Polis Trafik, Kementerian Pengangkutan, Jabatan Kerja Raya perlu bekerjasama untuk menangani masalah kepada kes kemalangan yang mencapai angka kematian yang amat serius. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan kepada pengguna yang lalai, cuai dan angkuh serta mengambil tindakan kepada pengguna yang mengingkari pihak berkuasa. Kemalangan jalan raya boleh berlaku disebabkan oleh faktor pengguna jalan raya, kenderaan dan persekitaran. Faktor pengguna jalan raya adalah penyumbang utama kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Faktor ini termasuklah ketidakmahiran, kelalaian, kecuaian dan ketidaksabaran semasa mengendali kenderaan. Kemalangan jalan raya yang membabitkan motosikal adalah kerana faktor manusia seperti cuai, ketidakmahiran mengendali motor dan membawa terlalu laju daripada tali. Yang kedua ialah amalan buruk yang kerap dilakukan oleh pengguna motosikal ialah menanggalkan topi keledar semasa menunggang motosikal, tidak memakai topi keledar bila tiada penguasaan dan menunggang dengan laju. Kajian dijalankan atas kemalangan jalan yang membuatkan motosikal apabila mendapati sebanyak 23.3% topi keledar tertanggal semasa pelanggaran, dan ini menyebabkan pengguna motosikal mengalami kecederaan parah di kepala sebanyak 25.2%. Daripada kajian Ahmad Hariza. Oleh itu, perkara ini perlu dipandang serius kepada semua rakyat Malaysia. Tidak hanya kepada kerajaan sahaja, pengguna jalan raya juga perlu patuh pada undang-undang jalan raya dan bekerjasama bagai awu dengan tebing bagi mengelakkan membawa kemudaratan kepada diri dan orang lain. Pihak kerajaan perlu membuat kajian yang lebih terperinci dan saintifik serta mencari solusi kepada masalah kemalangan jalan raya yang dihadapi di dalam negara. Yang ketiga ialah objektif kajian.
Untuk mengkaji faktor kemalangan jalan raya di simpang lampu isyarat jalan Ipoh, sebanyak 2 objektif kajian yang telah saya dapat. Yang pertama ialah mengenal lokasi-lokasi yang kerap berlaku kemalangan jalan raya, terutamanya di simpang lampu isyarat jalan Ipoh. Yang kedua ialah mencadangkan penambahbaikan bagi mengelakkan kes kemalangan berlaku di kawasan di simpang lampu isyarat jalan Ipoh. Yang keempat ialah metodologi kajian. Menurut Hanbi, pada tahun 1985, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bagi mencapai objektif kajian, saya menjalankan kaedah temu bual dan soal sedik untuk mendapatkan maklumat berlaku di simpang lampu isyarat jalan Ipoh. Yang pertama ialah temu bual. Kaedah temu bual dimaksudkan sebagai regulasi bertujuan untuk mengesah data atau maklumat yang diperoleh. Saya telah menemu bual penduduk yang berada di kawasan jalan Ipoh. Setelah menemu bual Encik Hamidi bin Faisal berumur 40 tahun yang merupakan penduduk di kawasan simpang lampu isyarat jalan Ipoh. Beliau berkata bahawa simpang lampu isyarat tersebut menjadi jalan utama kepada pengguna jalan raya untuk pergi ke Cokit, Segambut dan Kepong. Oleh disebabkan itu, jalan itu menjadi rebutan para pengguna dan sering menyebabkan kemalangan jalan raya. Yang kedua ialah soal sedik. Soal sedik bertujuan untuk mengetahui dapatan daripada masyarakat berkaitan kemalangan jalan raya. Sebanyak 25 responden dalam talian telah saya peroleh. Hasil soal sedik, setelah menemukan bahawa faktor utama yang mengakibatkan kemalangan jalan raya berdasarkan soal sedik ialah melanggar lampu isyarat dan diikuti oleh memandu dalam keadaan mabuk, jalan yang rosak dan memandu dengan had laju yang melampau. Majoriti daripada pihak responden bersetuju bahawa seringkali berlakunya kemalangan jalan raya di jalan Ipoh ialah kenderaan yang terlibat kereta. Yang seterusnya ialah dapatan dan keputusan kajian. Berikut merupakan peta dan perabot jalan yang terdapat di simpang lampu isyarat jalan Ipoh. Antara perabot yang terdapat di sana ialah lampu isyarat, lampu jalan, garisan tengah jalan, jalan berpisah arah dan tanda lintasan pejalan kaki. Oleh itu, saya ingin mencanangkan penambahbaikan perabot jalan di persimpangan lampu isyarat jalan Ipoh. Antaranya ialah jalur derum untuk memperlahankan kereta. Yang kedua ialah had laju 40 km per jam. Yang ketiga ialah jalan terus atau ke kanan saja. Yang keempat ialah tempat berjalan kaki dan kelima ialah papan tanda jarak. Kesimpulannya, hal ini membincangkan tentang proses dari awalan hingga ke akhir untuk memperoleh maklumat tentang faktor kemalangan jalan raya yang berlaku. Hal ini juga telah mencapai objektif kajian, iaitu mengenal pasti lokasi-lokasi yang kerap berlaku kemalangan jalan raya, terutama di simpang lampu isyarat jalan Ipoh, dan mencadangkan penambahbaikan bagi mengurangkan atau mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku di kawasan tersebut, seperti penambahbaikan perabot jalan. Berikut merupakan lampiran proses-proses kerja. Sekian, terima kasih.